ayat suratul Hud ayat 24 sehingga 25. 24 sampai 31. Yalah. 24 sampai 31 yang ada di share juga dalam WhatsApp. Minta siapa-siapa tolong hantar balik lah kot. Takut ada yang tak jumpa dalam WhatsApp Usrah yang ada Cikgu Halim postkan. Dengan segala hormatnya kita silakan Cikgu Halim untuk meneruskan pengisian Usrah pada malam ini. Okey. Jadi saya telah pun menyediakan catatan, dan catatan ini insya-Allah akan sebahagiannya dibaca untuk mempercepatkan urusan tafsir ini, dan akan hanya beberapa tambahan, akan disediakan beberapa tambahan sahaja. Cikgu cakap kuat sikit yuk. Ya. Kuat sikit. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya sambungan daripada beberapa ayat terdahulu. Okey. Suara okey? Pripin? Jadi ayat-ayat yang lalu, terutama sekali ayat 18 hingga 19 yang terdahulu, menyebut tentang kelompok atau mereka yang membuat dusta, membuat pembohongan terhadap Allah SWT. Mereka itu juga menghalang manusia daripada jalan Allah, dan mereka memburuk-burukkan tiruan dalam agama Allah. Ayat yang disebut wa yabghunaha 'iwaja, mereka mengharapkan ada kebengkokan dalam agama Allah, dan mereka juga mendustakan hari akhirat. Lalu mereka diazab. Di pihak yang lain, ayat 23 khususnya, Allah menjelaskan mereka yang beriman dan beramal saleh. Kalau tadi mereka yang mendurhakai Allah, tapi kini dalam ayat 23, mereka yang beramal dan tunduk kepada Allah. Dalam ayat itu disebut wa akhbatu ila rabbihim. Mereka itu tunduk, merendah diri kepada Allah, dan mereka menjadi ashabul jannah. Dalam ayat yang ke-24, Allah membuat perbandingan, perumpamaan dua golongan manusia. Masalul fariqain. Satu golongan seperti orang buta dan pekak. Kalau disebut kal a'ma wal asam, orang yang paling buta dan paling pekak, berbanding dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Wal basiri was sami'. Di perumpamaan dua kelompok ini seperti orang yang buta dan pekak dengan orang yang melihat dan mendengar. Jadi apakah keduanya sama? Allah mengaju soalan kepada kita dan manusia seluruhnya. Apakah sama kedua kelompok ini? Jelas dan terang benderang tanpa perlu bersuluh lagi bahawa jawapannya sudah tentu tidak sama. Kita tak perlu berfikir panjang. Jadi kenapa manusia susah sangat untuk memahami dan mengambil pengajaran? Afala tazakkarun. Hal yastawiyani, apakah kedua kelompok itu sama? Sudah pasti tidak sama. Di jawapan sudah sedia terdapat dalam soalan itu sendiri. Afala tazakkarun. Maka tidakkah kamu mengambil pengajaran? Untuk perbandingan ini tak perlu pendekatan saintifik yang rumit. Apatah lagi Al-Quran menyampaikan mesejnya kepada semua peringkat manusia, semua strata manusia. Pendekatan dan logikanya boleh difaham dan ditanggap oleh orang biasa, man on the streets, maupun oleh ilmuwan tahap tinggi. Jadi perbandingan-perbandingan ini memang mudah difahami oleh sesiapa sahaja. Oleh orang biasa atau orang yang ilmuwan yang berfikiran saintifik sekalipun dapat menanggap
apa yang cuba disampaikan oleh Allah SWT. Jadi tak salah perbandingan-perbandingan kalau dibuat menggunakan graf-graf, curve seperti curve COVID-19 yang Dr. Hassan Basri dan Azami je yang faham. Orang lain mungkin tak dapat menanggapinya dengan baik. Tapi bandingan-bandingan yang diberikan oleh Allah SWT ini memang perbandingan yang mudah difahami oleh sesiapa saja. Dan itulah kaedah Al-Quran. Uslub yang sama digunakan oleh Allah SWT di beberapa tempat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Hasy ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Perbandingan antara ashabun nar wa ashabul jannah. Dalam surah Fatir pun disebut perbandingan yang demikian juga. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Wala zulumati walan nur, antara gelap dan cahaya, dan selanjutnya lah seperti yang tertulis. Jadi poin yang kedua yang cuba disampaikan, bahawa ayat ke-25 ini berkaitan dengan pengutusan Nabi Nuh AS sebagai rasul yang pertama untuk manusia. Dan sebenarnya rasul yang pertama ialah Nuh. Nabi Adam sebagai nabi sahaja. Dan baginda menjalankan dakwah selama 950 tahun seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut. Seperti para rasul yang lain, Nabi atau Rasul Muhammad Saleh, Nabi Hud, Nuh bertugas sebagai pemberi peringatan dengan mesej yang jelas. Dalam ayat 25, ini lakum nadhirun mubin. Mesej yang jelas dan nyata bahawa hendaklah mereka tidak menyembah apapun kecuali Allah. Namun Nuh menyatakan kekhawatiran dan kebimbangan dalam dirinya, kiranya mereka yakni kaumnya nanti kerana enggan berbuat demikian akan menanggung siksa yang pedih di hari akhirat. Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Kekhawatiran Nabi Nuh kalau kaumnya nanti akan diseksa oleh Allah di hari akhirat ini. Jadi, Ripin kata nak apa tu siarkan, nak paparkan. Yang ketiga, sepanjang sejarah para nabi dan rasul, al-mala', yakni para pemimpin dan para pemuka masyarakat yang memiliki kekayaan dan kedudukan, al-ashraf war ru'asa. Dengan kedudukan demikian mereka dimuliakan oleh masyarakat. Mereka lah yang pertama-tama menentang dakwah para nabi dan rasul. Demikian juga bagi Nabi Nuh AS. Mereka yang mempunyai kedudukan dan kekayaan ini atau al-mala' ini, mereka lah yang sering kafir, menolak baginda atas alasan-alasan yang rapuh. 4 alasan yang mereka berikan dalam ayat ini. Pertama, pada pandangan kami, kata golongan al-mala' ini, kamu Nuh hanyalah manusia biasa seperti kami. Maka mengapa perlu kami mengikut engkau? Ma naraka illa basharam misluna. Yang kedua, alasan mereka menolak Nuh. Pengikut-pengikut kamu, wahai Nuh, kebanyakannya orang-orang yang hina, yang miskin, yang bodoh dan berfikiran singkat dan cetek. Dalam ayat itu disebut araziluna badiyar ra'i. Ini alasan yang kedua, mereka menolak Nuh kerana pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang bodoh, yang miskin, yang cetek pemikirannya, yang mudah percaya dan tidak memikir sesuatu secara mendalam. Alasan yang ketiga mereka menolak Nuh ialah ma nara lakum alaina min fadl, bahawa kami tidak nampak apa-apa kelebihan dan keistimewaan kamu yang menjadikan kamu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kami.
Dan yang keempat, mereka menyebut bal nazunnukum kadzibin. Kami sebenarnya menganggap kamu wahai Nuh sebagai. Ini 4 alasan yang diberikan oleh kelompok al-mala, yakni para pemimpin dan para pemuka masyarakat, menolak seruan yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lihatlah bagaimana reaksi Nabi Nuh alaihissalam disebut oleh Abdullah Yusuf Ali. Nuh answer is pattern of humility, gentleness, firmness, persuasiveness, truth and love for his own people. Walaupun demikian alasan-alasan mereka, kita lihat bagaimana Nabi Nuh memberi reaksi kepada kaumnya, termasuk para pemuka, para pemimpin dan mereka yang mempunyai kedudukan. Pertama, appealnya kepada kaumnya sebagai bahawa dia adalah sebahagian daripada mereka, bukan sebagai orang luar. Sebab itu dia menyebut qala ya qaumi. Dan kalimat ini diulang dalam potongan ayat kita ini sebanyak 3 kali. Ya qaumi, qala ya qaumi ara'aitum wa ya qaumi la as'alukum wa ya qaumi man yansuruni. Jadi dia membahasakan diri dia sebagai sebahagian daripada kaumnya sendiri. Dia bukan orang asing, tapi orang yang merupakan yang mereka kenal, berada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, respon Nabi Nuh dengan lemah lembut memaklumkan kepada mereka bahawa dia memperolehi mesej yang jelas dari Tuhan. Dia menyebut ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Tidakkah kamu melihat kalaulah aku berada di atas jelas mesej yang jelas dari Tuhanku. Jadi dengan pendekatan yang lembut sekali, Nuh memberi reaksi kepada sikap kaum. Yang ketiga, dia menekankan bahawa mesej yang dibawanya adalah mesej kasih sayang. It is a message of mercy. Wa atani rahmatan min indihi. Aku didatangkan dengan rahmat dari Tuhanku, dari sisinya. Yang keempat, bahawa dia hanya menyampaikan dan membujuk dan tidak bermaksud untuk memaksa mereka sama sekali dalam urusan akidah dan agama. Sebab itu ayat ini menyebut fa'umiyat alaikum anulzimukumuha. Kalau rahmat telah disamarkan bagi kamu, apakah kami akan memaksa kamu menerimanya? Kelima, reaksi Nabi Nuh, bahawa dia tidak menuntut upah apapun dari mereka, sehingga mereka mungkin terbeban kerana perlu membayarnya. Tidak ada kepentingan peribadi Nuh, tidak ada keuntungan personal, yang diharapnya hanya balasan dari Allah. La as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta darimu harta benda. In ajriya illa 'ala Allah. Balasan yang kuharapkan hanyalah daripada Allah. Ini 5 reaksi jawapan yang diberikan oleh Nuh terhadap kelompok Al-Malak yang menentang suruhan baginda. Perkara yang kelima dicatatkan sini adalah istilah badiyar ra'yi. Kalau kita perhatikan ayat 27, bahawa mereka enggan mengikut Nuh kerana yang mengikutnya ialah aradiluna badiyar ra'yi, iaitu mereka yang hina, yang rendah, yang mudah percaya. Jadi disebut oleh Abdullah Yusuf Ali bahawa mereka inilah in judgment immature. Ini bukanlah ungkapan yang membawa celah atau aib badiyar ra'yi, mereka yang mudah percaya ini. Kebenaran yang jelas nyata menuntut penerimaan segera tanpa tertangguh-tangguh. Kalau dah kebenaran jelas dan nyata, menerimanya juga segera tanpa bertangguh-tangguh dan tanpa mengambil masa untuk difikir-fikirkan.
Jadi tuduhan para pemuka terhadap Nuh bahawa pengikut Nuh ini adalah orang yang mudah percaya, badiyar ra'yi, mudah percaya, tidak mengambil waktu yang panjang untuk berfikir. Tetapi penjelasan yang diberikan di sini bahawa kalau kebenaran itu sudah jelas nyata, tak perlu untuk menangguh-nangguhkan lagi. Tak perlu pun mengambil masa yang panjang untuk berfikir. Reaksi seharusnya ialah menerima dan mengakuinya. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Ibnu Katsir, perkataan badiyar ra'yi ini, yang lekas percaya ini bukanlah istilah yang tercela dan hina, dan tidak pula suatu hal yang mengaibkan. Kerana kebenaran itu jika sudah benar-benar jelas, maka tidak perlu lagi kepada proses berfikir dan merenung. Seharusnya terus diterima dan diikuti. Demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang bersih jiwanya dan cerdas. Bahkan Ibnu Katsir menyebut, mereka yang memikirkannya kembali. Maknanya yang kemudiannya berubah fikiran, ingin memikirkan kembali hal-hal yang sedemikian, mereka itu adalah orang yang lemah dan pandir. Ada teks Ibnu Katsir dalam bahasa Arab disertakan di situ. Nabi Nuh juga menegaskan dia adalah Rasul, pesuruh Allah yang menyampaikan kebenaran seadanya. Pada kebenaran itu sendiri sudah ada kekuatan. Tidak perlu dukungan-dukungan yang lain. Jadi kebenaran itu sendiri sudah ada kekuatan. Tidak perlu didukung dengan perkara-perkara lain lagi. Sebab itu Nabi Nuh menyebut, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak. Jadi tiga perkara yang mereka tuntut daripada Nuh, tapi Nuh menyatakan bahawa dia tidak perlu kepada ketiga-tiga perkara tersebut. Kebenaran, pertama, kebenaran tidak perlu didukung oleh khazanah, kekayaan, harta kekayaan. Kebenaran itu sudah punya kekuatan sendiri. Yang kedua, wala a'lamul ghaib. Kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan kemampuan menyebut perkara-perkara ghaib yang menakjubkan orang, yang menghairankan orang. Yang ketiga, wala aqulu inni malak. Aku tak sebut bahawa aku ini malaikat. Kebenaran juga tidak perlu disokong dengan kehebatan diri sebagai malaikat, sebagai makhluk luar biasa yang memiliki kekuatan yang tak dapat dikalahkan oleh manusia. Jadi begitulah jawapan dan sikap Nuh alaihissalam. Yang terakhir, poin yang cuba disampaikan, Nuh dalam keadaan bagaimanapun ternyata mempertahankan golongan yang dianggap lemah dan rendah. Dia tidak tunduk kepada desakan al-mala' ataupun para pemuka dan pembesar yang menuntut baginda supaya mengusir kaum yang lemah ini, yang dianggap lemah, yang hina dan rendah ini. Nuh tetap menganggap mereka lebih tinggi dan lebih mulia kerana mereka bakal dari Allah. Wala aqulu lilladzi natazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Maksudnya aku tidak berkata bahawa orang-orang yang kamu pandang rendah itu tidak mendapat kebaikan dari Allah. Jadi maknanya Nuh menegaskan bahawa walaupun mereka dipandang hina, dipandang rendah, tapi mereka bakal mendapat pelbagai kebaikan daripada Allah SWT. Ibnu Katsir menyatakan, la syakka fihi an itba'ul haq umul al-ashraf. Tidak syak lagi mereka yang mengikuti kebenaran itu adalah al-ashraf, yang mulia. Walau kanu fuqara, walaupun mereka itu miskin, fakir. Walladzina ya'bunahu humul aradil. Orang yang menentangnya itu merekalah yang lemah, yang rendah, yang hina.
walau kanu aghniya, walaupun mereka itu kaya. Al-Malak mereka menghina kelompok yang lemah dan rendah yang mengikuti Nuh dan mendesak supaya Nuh menghalau mereka. Al-Malak dengan sikap yang demikian menjadikan mereka termasuk dalam golongan jahil. Walakinni arakum qauman tajhalun. Nuh menegaskan bahawa jika dia mengusir kelompok yang dianggap hina dan lemah, maka dia telah berbuat salah. Maka dia tidak akan dapat menyelamatkan diri dari seksa dan azab Allah, dan dia akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Inni idzan la minaz zalimin man yansuruni minallahi in taradtuhum. Jadi dia akan termasuk nantinya dalam golongan orang yang zalim yang tidak dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah Ta'ala. Itulah beberapa catatan yang sempat dibuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama dan memanfaatkannya juga untuk kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai da'i.